elak permusuhan, perpaduan kunci lonjak prestasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia beragama Islam. Menerusi hantaran di laman Facebook rasmi, Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar segala amalan dibuat pada bulan Ramadan mendapat keberkatan darinya. Baginda bertitah, kedatangan bulan Syawal perlu disambut penuh rasa gembira dan bersyukur atas nikmat dan rahmat. Semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama juga diseru meraihkan bulan Syawal dengan amalan ziarah menziarahi bagi mereratkan silaturahim serta mengukuhkan perpaduan masyarakat. Peluang yang ada juga digunakan untuk bermaaf-maafan, terutama dalam kalangan ahli keluarga, saudara mara dan rakan taulan. Baginda berdua turut mendoakan rahmat, keamanan dan kemakmuran yang sempurna lagi berkekalan kepada negara serta semua bangsa Malaysia. Terdahulu, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad mengumumkan 1 Syawal jatuh pada Rabu 10 April. Tindakan menyisih serta memusuhi mana-mana kelompok kaum, agama dan kepercayaan perlu dielakkan atas apa juga alasan sekalipun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kekuatan semua pihak, wilayah dan kaum diperlukan bagi melonjakkan prestasi negara ke tahap yang terbaik serta bermaruah. Kerangka pembinaan bangsa ini tidak diberikan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam sebagai agama persekutuan, meningkatkan pelaksanaan syariah di negara kita. Malah kita harus tegas, pasti dan tidak kelihatan bertolak ansur dalam kesungguhan kita memupuk nilai dan membina negara yang bermaruah. Namun, jangan kita anggap ini sebagai suatu sijil, peluang untuk meremehkan, menghina atau merusakkan kaedah, budaya dan cara hidup orang lain. Inilah perimbangan, keseimbangan yang perlu dipertahankan dalam semangat kita di Malaysia merayakan Hari Raya Aidilfitri Mubarak ini. Menerusi perutusan khas sempena Aidilfitri, Datuk Seri Anwar turut menyeru seluruh rakyat untuk saling bermaafan sekiranya berlaku sebarang keterlanjuran kata ataupun perkara yang menyentuh perasaan rakan-rakan serta saudara mara. Perdana Menteri juga mendoakan agar negara terus kuat dan makmur menerusi perpaduan yang kukuh, pertumbuhan yang mampan serta ihsan kepada yang memerlukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak seluruh rakyat memanfaatkan Aidilfitri ini bagi membina iltizam demi memperkukuh perpaduan dan membentuk kebersamaan. Menerusi catatan di laman Facebook, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kehadiran Aidilfitri ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain berkesempatan mengerjakan ibadah berpuasa yang dituntut di dalam Islam, Ramadan yang berlalu juga merupakan perundangan dan madrasah agar sentiasa memperkukuh ukhuwah dan tali persaudaraan sesama muslimin dan muslimat. Pada masa sama, beliau turut mengajak umat Islam untuk saling bermaafan. Seluruh umat Islam juga diseru supaya menyambut hari Lebaran dengan penuh kegembiraan sebagai lambang kejayaan. Turut menzahirkan salam Aidilfitri, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Menerusi akaun Facebook, beliau mendoakan agar segala amalan diterima olehnya tanpa melupakan mereka yang kurang bernasib baik. Beliau turut menyeru agar rakyat Malaysia menyambut titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan dan merealisasikan masyarakat bersatu padu dan harmoni. Selain mendoakan kesejahteraan saudara kita yang berdepan konflik dan kekusutan diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi dugaan yang melanda. Trafik ke Pantai Timur melalui Lebuh Raya Karak bertali arus. Faktor didorong pengguna yang mahu memanfaatkan inisiatif tol percuma yang tamat tepat 12.30 malam tadi. Untuk perincian, kita berintas langsung bersama Atika Makhtar di Plaza Tol Gombak. Silakan.
Betul Anas, sebentar tadi iaitu tepat pukul 11.59 malam berakhirnya kemudahan tol percuma yang diberikan kerajaan kepada pengguna lebuh raya utama. Bagi mereka yang sempat menikmatinya, pastinya ia dapat memberikan kelegaan untuk pulang ke kampung halaman menyambut perayaan Aidilfitri esok hari. Baik, tumpukan perhatian anda di belakang saya ini, situasi di Togombak ketika ini, keadaan amat lancar, namun dari pemerhatian saya, dari jam 9 malam hingga kini, keadaan pergerakan trafik di sini tidak menentu dan ada ketika lancar dan juga padat untuk seketika. Mungkin pertambahan jumlah kenderaan berlaku bagi mereka yang pulang di saat-saat akhir. Situasi tersebut juga menyebabkan trafik bergerak perlahan ke arahan RNR Genting Sempah dan dari Bukit Tinggi ke Lentang. Manakala di lain-lain lokasi, trafik bergerak lancar dan terkawal dengan cuaca agak baik. Di sini juga beberapa barisan hadapan seperti polis rela dan petugas anil berhad kelihatan masih lagi meneruskan tugas bagi memastikan keselesaan pengguna maupun bagi mengelakkan sebarang kesulitan berlaku. Untuk menyemak status trafik, pengguna boleh mengemaskini di media sosial rasmi LLM di laman sesawang LLM. Dan saya kira setakat itu sahaja perkembangan yang dapat saya berikan dari Togombak. Kita kembali kepada Anas di Angkasa Puri. Silakan Anas. Terima kasih Atikah. Di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, tinjauan RTM mendapati masih ramai warga kota mengambil kesempatan membeli belah di saat-saat akhir. Malah ada peniaga yang menawarkan potongan harga hingga 80%. Tak ada apa-apa dah, semua dah settle lah. Tinggal cari duit, bagi duit raya kat budak-budak. Balik mana? Balik tahun ni banyak bang tempat bang, pot. So kena balik Segamat Johor, nak kena balik Banting. Kena balik Kuala Pilah. Memang banyak tempat bang tahun ni. Memang kita kalau time raya memang suka shopping last. Sebab last tu harga memang jatuh gila-gila. Daripada harga RM200 lebih boleh jadi RM100. Macam sekarang ni tengoklah. Harga RM200 lebih jadi RM118. Kan banyak jimat dekat situ. Memang saya cari baju sebab saya kerja. Saya kerja sampailah hari ni. Lepas tu hari ni je masa yang saya ada untuk beli lah. Memang hari ni lah masa yang saya ada untuk beli baju raya tu saya dapatlah kedai. Sebab malam ni bang, malam special, malam raya. Mana-mana harga biasa harga 65, 79, 80. Tepat jam 12 bang, RM45 satu lai. Jadi yang panjang ke, yang pendek ke, semua jenis nama bang. Yang penting kualiti cantik, barang padu, harga murah. Terminal bas Larkin Sentral Johor Bahru menjangkakan peningkatan jumlah penumpang 3 kali ganda di musim perayaan ini. Justru aspek keselamatan terus diutamakan pihak pengurusan bagi memastikan pengguna selamat sampai ke destinasi. Menurut Ketua Penyelia Polis Bantuan Terminal, Sarjan Major Nur Azaman Yusof, 18 anggotanya bertugas 24 jam sehari. Untuk keselamatan dan daripada keselamatan pengunjung, barangan hak milik mereka, saya telah menyusun jadual anggota saya bermula daripada awal bulan lagi. Awal bulan lagi untuk susunan lokasi-lokasi yang kita rasakan kawasan yang menjadi kawasan tumpuan. Jadi dekat situ kita akan letakkan semua anggota saya bertugas di situ selama 24 jam. Kerana semua kawalan keselamatan dan ini saya akan tentukan dekat situlah. Larkin Sentral menerima jumlah pengguna perkhidmatan bas awam tertinggi mengatasi jumlah pengguna di Johor Bahru Sentral. Selesa dan jimat, itu antara reaksi orang awam yang memilih menggunakan pengangkutan awam untuk pulang beraya. Rata-rata pengguna pengangkutan awam, khususnya bas yang ditemui di Terminal Bas Pening Sentral, menzahirkan rasa positif terhadap perkhidmatan awam berbanding memandu sendiri untuk pulang ke kampung halaman.
Tak awam ni dia jimat, lepas tu selesa. Lepas tu kalau bila kita naik pengangkutan awam ni, kita tak payah fikir dah nak reda jam apa semua. Dia je yang bawa, kita duduk je nanti sampai. Tak elak jam, lepas tu pula selesa, lepas tu boleh rehat, duduk-duduk, lepas tu tengok-tengok view dekat luar. Okey je lah duduk main naik bas. Berpatutan. Jadi nak sampai ke rumah tu biar lambat asal selamat. Setiap kali menjelang Syawal, lemang antara menu pilihan buat hidangan menjamu tetamu yang bertandang. Lazim dinikmati bersama lauk pauk seperti rendang dan serunding. Hidangan klasik itu juga popular dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. So lemang ni basically dia memang kita kena ada setiap tahun pada hari raya. Dia macam satu pelengkap juadah lah untuk kita. So selain ada rendang, ketupat, apa semua. Ini tradisional. Ini tradisional raya pun. Saya madu kerasa pergi Bentong Raub carikan lemang. Lagi satu di Gombak. Ya. Biasa hari raya saya tak ada masak 1 bulan. Saya ikut Ramadan pergi sini. Pertama Shah Alamnya, Makanan macam makanan tradisi dan ia berlainan daripada lain. Dia dengan dia punya rendang dengan tu memang enak. Memang kita suka makan makanan tempatan lah. Bagi penjual pula, permintaan pelanggan tetap konsisten dan menjadi lubuk rezeki setiap kali musim perayaan. Tahun 2024 ni kita target tak banyak, tapi dalam kurungan 25,000 batang untuk target perayaan Aidilfitri ni. Okay? So kita hanya buka di tepi jalan saja, okay, highway Jalan Airport Subang. So insya-Allah kita cuba improve akan datang. Menjelang musim perayaan, kegairahan menikmati juadah Aidilfitri berisiko mengundang bahaya terhadap kesihatan. Doktor Perubatan Dr. Mala Santi Santera Segapan berkata, kes kecemasan di hospital dan klinik menunjukkan peningkatan pesakit terkait masalah perut. Penyediaan makanan untuk raya ni biasanya dia lebih tertumpu kepada karbohidrat seperti lemang, ketupat, nasi impit dan juga protein. Jadi tolong ambil lebih banyak serat sebab serat ni akan bantu kita untuk pencernaan yang lebih baik dan kurangkan jumlah kalori yang diserap. Ya, jadi bila makan tu suap pertama tu kalau boleh mulakan dengan serat. Dan tengah-tengah makan tu masukkan serat balik supaya serat ni dia boleh bercampur dengan daging, ayam dalam perut kita dan memudahkan pencernaan dan akhiri dengan serat juga. Dr. Mala turut menasihatkan masyarakat agar mengambil makanan dengan kuantiti yang terkawal serta seimbang. Tertarik lihat iklan pelaburan tawar untung besar secara tiba-tiba dimasukkan dalam kumpulan pelaburan di media sosial? Awas, anda berisiko jadi mangsa sindiket penipuan. Pasukan biar betul menerima aduan mendakwa nombor telefon dimiliki dimasukkan ke dalam kumpulan pelaburan di Telegram. Di situ, aktiviti pelaburan jangka pendek dengan pelaburan lumayan ditawar. Bagi memancing pelanggan, pelbagai testimoni yang diragui status disajikan. Propaganda diperhebat dengan sokongan para pelabur dalam kumpulan sama yang sebenarnya ahli sindiket. Tak cukup dengan skim pelaburan palsu, anggota sindiket turut dikesan berkongsi pautan laman internet. Sekiranya diklik, telefon diguna mangsa berisiko digodam. Bermula saat itu, kenalan mangsa mungkin menerima mesej kononnya si Polan perlukan bantuan keuangan. Lazimnya, akaun bank pihak ketiga yang juga kedai akaun akan diguna untuk menerima wang. Elak jadi mangsa, sentiasa waspada. Putuskan rantaian sindiket penipuan dengan tidak melayan sebarang cubaan meragukan meski tawarannya sukar ditolak. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Platform sosial dalam talian TikTok dan Meta digesa tingkat usaha pemantauan susulan peningkatan kandungan dalam talian yang memudaratkan. MCMC dan PDRM memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama kedua-dua penyedia platform itu di Ibu Pejabat MCMC semalam dipengerusikan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Ia merupakan usaha bersepadu MCMC bersama pelbagai jabatan dan agensi penguatkuasaan bagi menangani penyebaran kandungan yang menyentuh sensitiviti 3R. TikTok dan Meta turut diminta menangani kandungan berkaitan 3R secara efektif dengan merujuk garis panduan platform dan Undang-Undang Malaysia. Penyedia platform juga digesa membendung kandungan kelakuan tidak sahih tersusun serta memantau dan mengambil tindakan ke atas kandungan memudaratkan. Kerajaan Negeri Perak akan mengkaji semula aspek keselamatan kawasan Eko Pelancongan berasaskan batu kapur di negeri itu. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri Loh Ziyi berkata, kerajaan negeri akan bertindak mengikut syur dikemukakan agensi berkaitan. Sejak mungkin 10 atau 5 tahun ini terdapat banyak kawasan-kawasan yang dikatakan Eko Pelancongan yang telah dibuka. Tetapi namun begitu pembinaan telah dilakukan pada masa tersebut sebelum pemantauan, maka banyak bangunan atau kawasan penerokaan tidak mengikut spek atau mungkin pada masa itu tiada spek langsung pun. Kan? Jadi kita akan bermesyuarat dengan jawatan kuasa tersebut. Beliau berkata demikian susulan insiden pelancong maut akibat ditimpa batu yang menyebabkan penutupan sementara perkampungan riadah dan budaya Ching Sin Ling, Ipoh. Keputusan berhubung mekanisme menstabilkan bekalan gula akan dibuat pada suku kedua tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, antara mekanisme yang sedang dinilai, cadangan simpanan stok gula, pemberian subsidi atau menaikkan harga kawalan. Kita berharap pada suku tahun kedua 2024 ini bermula April ini hingga bulan Jun kita dapat mengambil keputusan kerana kosnya cukup tinggi. Memang data menunjukkan bahawa kos raw sugar dunia global itu telah meningkat melebihi 100% berbanding pre-COVID. Itu pertama. Yang kedua, kita khawatir dengan isu geopolitik, dengan isu climate change. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada bersiap siaga berdepan kemungkinan gangguan bekalan air di negeri itu sempena Aidilfitri. Sehubungan itu, 5 pusat khidmat setempat PKS dibuka di 5 lokasi selama 3 hari bermula hari ini. Sebuah lori tangki air dan tangki statik akan ditempatkan di setiap lokasi PKS. Pihaknya menjangkakan berlaku peningkatan permintaan air melebihi 30% disebabkan orang ramai pulang ke kampung masing-masing. Pengguna di negeri itu dinasihat membuat persediaan awal dengan menyimpan bekalan air sekurang-kurangnya untuk kegunaan 2 hari dan menggunakannya dengan berhemah. 2 lelaki ditahan susulan kejadian letupan bunga api dan mercun di Sungai Petani Kedah. Kejadian berlaku di dataran zero Jalan Batli Shah berhampiran tapak Bazar Aidilfitri awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata, 2 suspek ditahan masing-masing berusia 24 dan 27 tahun. Letupan berpunca daripada pembakaran satu unit mercun jenis Happy Bomb Firework. Mercun tersebut telah terbalik dan tersasar ke arah lambakan mercun yang lain menyebabkan dentuman yang kuat. Kes disiasat di bawah Seksyen 7-A Akta Bahan Letupan 1957. Polis Kota Samarahan berjaya menupaskan sindiket geng Along yang disyaki aktif mencuri kenderaan sejak 2020. Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, ASP Jaimi Husin berkata, 5 suspek merupakan warga tempatan melibatkan 3 lelaki berumur 26 hingga 41 tahun serta 2 perempuan berumur 17 dan 29 tahun.
Bercakap pada sidang media, ASP Jaimi mendedahkan kesemua suspek mempunyai 11 rekod pelbagai jenis jenayah lampau. Hasil ujian saringan air kencing turut mendapati 2 suspek positif dadah. Pihak polis juga sedang giat mengesan 3 lagi rakan suspek yang masih bebas bersama dengan kenderaan yang dicuri. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Kesiksaan. 7 lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kes samun dan menyamar polis di ibu negara. Jelas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa menerusi kenyataan suspek terdiri daripada anggota polis, bekas anggota polis dan orang awam. Laporan polis diterima daripada mangsa, seorang lelaki warga asing. Mangsa mengalami kerugian jam tangan dan wang tunai dianggarkan berjumlah RM260,000. Bagaimanapun, mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. 5 suspek direman selama 4 hari, manakala 2 lagi direman selama 4 hari. Kes disiasat di bawah Seksyen 395/170 Kanun Kesiksaan. Perkhidmatan CIMB Okto dan CIMB Clicks yang mengalami gangguan sejak Isnin kini boleh diakses dan tersedia, manakala perkhidmatan lain akan dipulihkan secara beransur-ansur. Pihak bank memaklumkan usaha untuk menyelesaikan isu tersebut dilaksanakan secepat mungkin. Sementara itu, tinjauan di aplikasi X mendapati pengguna perkhidmatan CIMB Bank meluahkan kekecewaan terhadap gangguan tersebut, lebih-lebih lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Antara yang mengalami gangguan sementara termasuk perkhidmatan FPX, MyDebit, kredit dan terminal layan diri. Menarik diri menyertai kejohanan badminton Asia BAC adalah keputusan terbaik buat pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong. Bekas jago badminton negara Rosin Hashim berkata fokus terhadap pemulihan adalah langkah yang wajar meskipun ia menjejaskan peluang atlet tersebut ke Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024. Bagi saya, jangan beliau terburu-burulah untuk bermain. Yang paling penting adalah dia punya recovery selepas kecederaan belakang beliau. Jadi saya rasa itu lebih penting sebenarnya untuk karier badminton beliau, sebab kalau dia belum lagi pulih sepenuhnya, kemungkinan mungkin kecederaan tu boleh berulang. Jadi saya rasa kalau berulang, mungkin karier badminton beliau tu agak sukarlah. Minggu lalu, Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan peluang pemain perseorangan lelaki negara Ziyong untuk melayakkan diri ke Tamasya Olimpik akhirnya tertutup apabila menarik dari saingan BAC. Penarikan diri Ziyong itu bermakna Zija kini mengesahkan kedudukan sebagai wakil tunggal negara ke Tamasya Olimpik Paris. Dalam perkembangan sama, mengundas mengenai peluang pemain negara di saingan BAC yang membuka tirainya semalam di Ningbo, China. Rossi menyifatkan ia sebagai platform untuk mempersiapkan pemain sebelum Piala Thomas dan Uber. Undian tu memang agak beratlah bagi pemain-pemain negara kan. Cuma saya mengharapkanlah, semua kita pun mengharapkan yang mereka dapat beri saingan yang terbaik lah. Dan juga kerana bagi saya ada beberapa pemain-pemain yang dalam waktu yang samalah untuk persiapan mereka bermain di Thomas Cup nanti. Warga Kementerian Belia dan Sukan KBS mengucapkan salam lebaran buat seluruh rakyat Malaysia. Ucapan Hari Raya itu dibuat menterinya Hannah Yeoh dan pengurusan tertinggi melalui video yang dikongsi di laman sosial rasmi kementerian berkenaan. Warga KBS termasuk Hannah dan timbalannya Adam Adli Abdul Halim turut berkongsi kenangan manis ketika sambutan Aidilfitri.
Kenangan raya yang manis semasa zaman sekolah di mana kita selalu akan ada parti hari raya dan semua orang akan bawa bekal. Kita akan berkongsi makanan, kita melawat satu kelas ke kelas yang lain lah. Itu kenangan memori saya di sekolah di Subang. Kenangan raya yang paling bermakna adalah beraya kali pertama sebagai seorang suami dan seorang ayah. Sementara itu, menurut Hana semasa Aidilfitri, beliau suka makan lemang dan rendang ayam. Sekian berita tengah malam. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.